Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaif halukum? Apa khabar semua? Atamanna lakum fis sihah wal afiyah. Amin. Saya harap semua berada dalam keadaan yang sihat dan dalam afiah Allah. Amin. Insyaallah sanwasilu dirasatana, atau kita akan sambung pelajaran atau perkongsian lah kita pada kali ini tentang menjawab soalan petikan, insya-Allah. Jadi seperti biasa Ustazah gunakan buku koleksi soalan UPKK untuk sebagai rujukan menjawab soalan lah. Okey, untuk soalan petikan memang tiap-tiap tahun akan keluar soalan petikan dalam soalan peperiksaan bahasa Arab UPKK. Jadi paling tidak kita kena tahu macam mana cara untuk menjawab soalan petikan, soalan berbentuk petikan seperti ini, okey, dalam peperiksaan. Baik, biasanya dia berada di soalan yang terakhir lah, okey, sebelum soalan tamat. Okey. Jadi ada beberapa ni perkongsian jugalah daripada beberapa orang ustazah yang pernah berkongsi, okey. Dan saya kongsikan semula kepada anak-anak ya. InsyaAllah ini tips untuk menjawab soalan petikan. Okey. Kebiasaannya petikan dia tidaklah terlalu panjang. Kebiasaannya dia 5 ke 6 baris macam tu kan. Kita perlu baca dan jawab. Macam soalan pemahaman lah. Baca soalan, kemudian baca petikan dan jawab apa yang diminta dalam soalan. Begitu juga dengan bahasa Arab. Cumanya saja dia dalam bahasa Arab. Yang mungkin membuatkan kita keliru sebab tidak memahami apa yang ditulis kan. Tak apa. Ini ada beberapa tips lah untuk menjawab soalan petikan jika sekiranya kita tidak begitu memahami perkataan yang ada dalam petikan. Baik, yang pertama adalah baca soalan. Okay, kita baca soalan dia 5 biasanya lah ya. Baca soalan 1 hingga 5 tu sekali imbas. Ini antara tips yang Ustazah memang amal sejak daripada zaman sekolah. Cikgu ingatkan kalau ada soalan petikan, kita baca dulu soalan. Sebab kita nak dapat idea apa soalan dia kan. Baca dulu soalan 1 hingga 5 sekali imbas. Kemudian kita mula baca petikan lah. Baca petikan baik-baik. Tak perlu laju-laju. Okay, kita baca dengan tenang lah. Okay, kemudian mula jawab soalan. Dalam soalan, bila kita jawab kan begini. Tips dia adalah cari perkataan yang sama dari petikan. Dalam soalan tu, okay, ada perkataan yang sama dalam petikan. Okay, contoh contoh. Ini tentang kampung. Fi qaryatin qaribah minal Madinah. Ini tentang kampung. Dalam sebuah kampung yang berdekatan dengan bandar, Madinah di bandar, tujadu usratun sa'idah. Ada keluarga yang bahagialah. Okay, ini tentang keluarga. Okey. Baik. Kita tengok contoh macam mana dia kata soalan perkataan tu ada dalam petikan begini ya. Nombor 61, okey. Man yaskunu fi qaryatin qaribatin minal Madinah. Man yaskunu fi qaryatin qaribatin minal Madinah. Jadi soalan, okey, setiap satu soalan, okey, dia punya jawapan. Contoh soalan ni kan, soalan yang pertama, jawapan dia mesti ada pada baris pertama. Begitu. Soalan kedua pada mungkin baris pertama atau baris kedua. Soalan ketiga mungkin pada baris kedua atau baris ketiga. Okey, petikan. Dia tidak akan lari. Dia tak boleh soalan pertama tu dia punya jawapan pada petikan pada baris yang keempat. Tak. Dia ikut. Okey, jadi jangan risau. Okey. Dia tidak lari. Okey. Okey, soalan 61 ni dia punya jawapan mesti ada pada baris pertama. Jadi kita tengok mayaskunu fi qaryatin qaribatin minal Madinah. Fi qaryatin qaribatin minal Madinah tujadu usratun sa'idah. Okey, tujadu usratun sa'idah ni ni. Sama dengan yang ini. Okey. Nampak kan? Jadi jawapannya yang inilah. Fi qaryatin qaribatin minal Madinah tujadu usratun sa'idah. Okey. Boleh juga sambung wahia tatakawanu min zaujin wa zaujatin wa bnaini wa bnataini sampai last ni, sampai titik ni noktah ni. Boleh jawapan dekat situ. Okey. Cari perkataan yang sama dan kita jawab semulalah. Okey. Fi qaryatin, okey. Fi qaryatin qaribah, macam tu. Boleh
Kemudian tips yang kedua adalah berhenti tulis jawapan bila kita jumpa tanda noktah atau tanda koma atau wa. Ini terjadi pada beberapa keadaan lah ya. Tengok kesesuaian lah. Tapi biasanya bila jumpa noktah ni atau ni, kita berhentilah tulis. Sebab kadang-kadang panjang tak kan. Dia mesti ada tanda dua ni. Okey. Baik, soalan seterusnya yang kedua adalah ma amalu zauji. Kita cari amalu zauji. Az-zawju ya'malu katijaratin. Tu dia jawapan dia. Katijaratin. Kan ada wa ni kan, berhenti. Amalu zawju az-zawji, atau kita ambil je jawapan ini. Az-zawju ya'malu katijaratin. Ini jawapan nombor 2. Kan ada kata amal tu. Okey, faham Yang ketiga, mata yazhabu zawji lil amal. Okey, ni sudah faham. Tapi kalau kita tak faham perkataan ni, macam nak cari jawapan? Tengok ke atas. Mana yang sama dengan yazhabu ni? Ada tak yazhabu? Ada. Ni Yazhabu ila idarati kulla yaumin fi sa'ati saminati sabahan. Ada wa kan? Berhenti. Itulah jawapan dia. Yazhabu ila idaratihi kulla yaumin fi sa'ati saminati sabahan. Jadi itu adalah jawapan yang ketiga. Okey. Jawapan yang soalan keempat, mata yarji'u zawji ilal baiti. Perkataan yarji'u, ada yarji'u kat sini. Cari dalam petikan, ada tak yarji'u? Ada. Yarji'u fi sa'atil khamisati masa'an. Ada tanda noktah kan? Berhenti. Jadi inilah jawapan yang nombor 4. Okey? Letak kat jawapan nombor 4 ni. Okey? Yarji'u tadi. Faham? Boleh ya? Kemudian, madza ta'malu zawjatu fil baiti? Ta'malu zaujah. Okey, ada tak perkataan ni dalam petikan? Ta'malu zaujah. Ada tak? Okey, macam ni nampak? Az-zaujah, perkataan zaujah ada kan? Az-zaujatu taqumu bil a'malil manziliyati. Sampai situ pun boleh. Itu jawapannya diterima. Ada wa kan? Berhenti. Boleh. Okey. Kalau nak sambung tu terpulang, tapi sampai sini saja, insya-Allah sudah tepat lah tu. Betul lah tu. Sebab dia tanya apa kerja atau apa yang dilakukan oleh si isteri. Okay? Zaujah tu isteri. Zauj tu suami tadi. Okay? Faham Jadi apa yang kita kena tengok adalah cari perkataan yang sama dari petikan. Okay? Soalan tu ada tak perkataan yang sama dalam petikan. Kemudian berhenti tulis jawapan bila jumpa noktah atau koma atau wa. Okay? Boleh begitulah cara untuk menjawab soalan petikan. Jika ada kekeliruan lagi, tuliskan saja di bahagian komen. InsyaAllah saya akan cuba jawab. Okey? Wallahu a'lam. Kita akan cuba lagi untuk soalan yang lain InsyaAllah. Assalamualaikum.